Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video the best daripada saya. SVB adalah kegagalan bank terbesar sejak krisis kewangan 2008. Sultan Kedah menyeru Putrajaya menyokong dan mempertimbangkan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim. Jualan asing bagi ekuiti Malaysia meningkat kepada RM556.9 juta minggu lepas. Tak bijak menggunakan caruman KWSP sebagai cagaran untuk pinjaman bank, kata Ketua Kesatuan Pekerja Sarawak kepada Perdana Menteri. SVB adalah kegagalan bank terbesar sejak krisis kewangan 2008. SVB Financial Group menjadi bank terbesar yang mengalami kegagalan sejak krisis kewangan 2008. Bank yang memfokuskan pemberian hutang kepada syarikat startup itu menggemparkan pasaran dunia apabila mengalami kejatuhan mendadak yang menyebabkan berbilion dolar milik syarikat dan pelabur tidak dapat dikeluarkan. Pada 10 Mac lalu, pengawal selia Perbankan California menutup bank itu yang menjalankan perniagaan sebagai Silicon Valley Bank dan melantik Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan bagi menjalankan proses pelupusan aset selepas ini. Syarikat pemberi pinjaman yang berpangkalan di Santa Clara itu mempunyai aset kira-kira 209 bilion US dollar pada tahun lepas. Beberapa faktor menjadi penyebab kejatuhan mendadak bank yang berfokuskan teknologi itu, tetapi kenaikan kadar faedah Fed yang agresif pada tahun lepas yang telah menyebabkan berlaku kesempitan kewangan bagi pemain industri startup dilihat sebagai faktor utama. Semasa ia cuba mengumpul modal untuk mengimbangi dana pendeposit, bank itu telah kehilangan 1.8 bilion US dollar daripada bond perbendaharaan susulan kenaikan kadar Fed. Kegagalan Silicon Valley Bank adalah yang terbesar sejak kegagalan Washington muncul pada 2008. Satu peristiwa penting yang mencetuskan krisis kewangan dan ekonomi selama bertahun-tahun. Apa yang berlaku pada 2008 telah mendorong peraturan kewangan yang lebih ketat di Amerika Syarikat dan juga negara-negara lain. Sejak itu, pengawal selia telah mengenakan peraturan permodalan yang lebih ketat untuk Bank Amerika Syarikat bagi memastikan keruntuhan bank secara individu tidak akan memberikan kesan besar kepada sistem kewangan dan juga ekonomi. Pejabat utama dan semua cawangan Silicon Valley akan dibuka semula pada 13 Mac dan semua pendeposit yang diinsyuranskan akan mempunyai akses penuh kepada deposit yang diinsyuranskan mereka, kata FDIC. Namun demikian, menurut FIDC, 89% daripada 175 bilion US dollar deposit bank itu tidak diinsyuranskan pada penghujung 2022 dan nasib mereka masih belum ditentukan. Menurut Reuters, FDIC dalam masa yang sama berusaha keras untuk mencari bank lain yang bersedia untuk bergabung dengan Silicon Valley Bank. Dalam situasi yang gawat itu, SVB Financial, syarikat induk Silicon Valley Bank, bekerjasama dengan bank pelaburan Centerview Partners dan firma guaman Sullivan and Cromwell untuk mencari pembeli bagi aset ini yang lain, termasuk bank pelaburan SVB Securities, pengurus harta Boston Private dan firma penyelidikan ekuiti MoffettNathanson. Aset-aset ini dilihat mampu menarik minat pesaing dan firma ekuiti swasta. Masih tak jelas sama ada pembeli akan membeli aset ini sebelum SVB Financial memfailkan move list atau selepasnya. Agensi penarafan kredit S&P Global Ratings berkata pada 10 Mac bahawa ia menjangka SVB Financial akan move list kerana liability-nya. SVB tidak memberikan sebarang komen buat masa ini. Syarikat seperti pembuat permainan video Roblox Corp dan pembuat peranti penstreaman Roku berkata mereka mempunyai ratusan juta dolar deposit di bank. Roku berkata depositnya di dalam SVB sebahagian besarnya tidak diinsyuranskan, menyebabkan sahamnya turun 10% dalam sesi dagangan yang lepas. Selain itu, pekerja teknologi yang gajinya dibayar melalui bank itu juga bimbang akan gaji mereka. Cawangan SVB di San Francisco melalui nota yang dilekatkan pada pintu memberitahu pelanggan untuk menghubungi nombor telefon bebas tol untuk sebarang pertanyaan. Ketua Pegawai Eksekutif Kewangan SVB, Greg Becker, yang menghantar mesej video kepada pekerja pada 10 Mac mengakui mereka melalui masa yang sangat sukar. SVB merekodkan bagaimana kempen oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat dan bank pusat lain untuk memerangi inflasi dengan meningkatkan kadar faedah telah mendedahkan kelemahan dalam pasaran. Kebimbangan itu seterusnya memberi kesan langsung kepada sektor perbankan. Bank-bank Amerika Syarikat telah kehilangan lebih 100 bilion US dollar dalam nilai pasaran saham dalam masa 2 hari, dengan bank-bank Eropah kehilangan sekitar 50 bilion US dollar nilainya menurut pengiraan yang dibuat Reuters. Sesetengah penganalisis meramalkan lebih banyak kesan untuk sektor kewangan apabila apa yang berlaku itu menyebabkan kebimbangan meningkat terhadap risiko tersembunyi dalam sektor perbankan. Institusi terakhir yang diinsyuranskan FDIC ditutup ialah Elmina State Bank di Kansas pada 23 Oktober 2020. Berita seterusnya, Sultan Kedah menyuruh Putrajaya menyokong dan mempertimbangkan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan
Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah menyeru kerajaan pusat menyokong dan memberi pertimbangan kepada pembangunan projek lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP demi kepentingan negara dan Kedah khususnya. Sultan Salahuddin bertitah projek KXP perlu diberi pertimbangan dalam usaha merancangkan pembangunan ekonomi di negeri ini dan wilayah utara. Rancangan untuk membangunkan projek KXP bermula pada 2013 dan 5 kajian kebolehlaksanaan telah dijalankan sejak itu. Berdasarkan kajian, pembangunan KXP akan menjadi game changer kepada ekonomi Kedah dan akan melengkapkan lapangan terbang sedia ada di utara tanah air melalui penyediaan perkhidmatan kargo yang lebih komprehensif disokong oleh pembangunan hub penyelenggaraan pembaikan dan operasi MRO. Sultan Salahuddin bertitah demikian ketika berucap merasmikan mesyuarat pertama penggal ke-6 Dewan Undangan Negeri Kedah ke-14 di Wisma Darul Aman di sini 12 Mac 2023. Baginda juga bertitah bahawa projek KXP yang akan dilaksanakan melalui inisiatif pembiayaan swasta PFI akan menjadi penggerak kepada keseluruhan pembangunan Kedah Aerotropolis yang terdiri daripada komponen lain seperti sidang logistik, aero angkasa dan hub pembuatan, kawasan perniagaan dan pembangunan bandar lapangan terbang. Sultan Salahuddin turut menitik beratkan kepentingan hubungan harmoni antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan agar tumpuan menyelesaikan isu dan masalah rakyat tidak terjejas. Beliau berkata, negara, negeri dan rakyat memerlukan kestabilan politik untuk memperoleh manfaat melalui pembangunan projek ekonomi terancang dan program kebajikan untuk rakyat. Tanpa hubungan harmoni antara kedua-duanya, rakyat akan menanggung akibatnya. Justru elakkan politik keterlaluan dan sentiasa berusaha menjaga hubungan baik antara satu sama lain, terutama antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Baginda juga meminta kerajaan negeri meneliti dan mengkaji semula dasar dan undang-undang fiskal yang lapuk. Ini bagi membolehkan perkara itu dibawa ke perhatian kerajaan persekutuan melalui platform yang sesuai supaya ia boleh disemak dan dipinda sewajarnya. Selain itu, beliau berkata dalam menilai kadar inflasi yang semakin meningkat setiap tahun, sebahagian daripada pemberian kerajaan kepada negeri perlu dikaji semula dan diberi kadar baharu yang lebih relevan dengan keadaan semasa. Dewan Undangan Negeri Kedah akan bersidang sehingga Rabu. Beralih ke berita seterusnya. Jualan asing bagi Equity Malaysia meningkat kepada 556.9 juta ringgit minggu lepas. Jualan asing bagi Equity Malaysia meningkat kepada 556.9 juta ringgit Malaysia minggu lepas berbanding 338.7 juta ringgit Malaysia minggu sebelumnya. Dalam laporan aliran dana mingguannya pada 13 Mac, pasukan penyelidik MIDF berkata jumlah itu kira-kira 64% lebih tinggi daripada jumlah bersih yang dijual pada minggu berakhir 3 Mac. Firma penyelidikan itu berkata setiap hari dagangan minggu lalu menyaksikan jualan bersih oleh dana asing. MIDF berkata setakat ini pelabur asing telah menjual bersih ekuiti domestik bernilai 1.24 bilion ringgit Malaysia. Ia berkata sektor yang menyaksikan aliran masuk asing bersih ialah pembinaan, teknologi dan pengangkutan dan logistik, manakala sektor yang menyaksikan aliran keluar asing bersih ialah perkhidmatan kewangan, produk dan perkhidmatan perindustrian dan produk dan perkhidmatan pengguna. Sementara itu, institusi tempatan telah membeli ekuiti domestik bersih untuk minggu kedua berturut-turut dengan nilai 461.3 juta ringgit, katanya. MIDF berkata jumlah itu kira-kira 56% lebih tinggi daripada jumlah bersih yang mereka beli 2 minggu lepas. Ia berkata setiap hari dagangan minggu lepas adalah hari belian bersih oleh institusi tempatan. Setakat ini, institusi tempatan telah membeli bersih ekuiti domestik bernilai 1.2 bilion ringgit Malaysia. Pedagang runcit tempatan terus menjadi pembeli bersih untuk minggu ketiga berturut-turut pada kadar 95.6 juta ringgit. Dari segi penyertaan, terdapat penurunan dalam purata volume dagangan harian dalam kalangan peruncit tempatan, institusi tempatan dan juga pelabur asing. Mengulas mengenai senario antarabangsa, MIDF berkata indeks utama di Wall Street mengakhiri minggu ini dengan kerugian kerana saham-saham jatuh selepas Silicon Valley Bank ditutup oleh pengawal selia Amerika Syarikat berikutan aliran keluar deposit yang tergesa-gesa dan percubaan untuk mendapatkan modal baru gagal. Berita seterusnya, tidak bijak menggunakan caruman KWSP sebagai cagaran untuk pinjaman bank, kata Ketua Kesatuan Pekerja Sarawak kepada Perdana Menteri. Seorang pemimpin Kesatuan Pekerja Sarawak hari ini berkata rancangan kerajaan persekutuan untuk membenarkan simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP digunakan sebagai cagaran pinjaman bank adalah sesuatu yang tidak dijangka. Ketua Pegawai Eksekutif Kesatuan Pekerja-Pekerja Bank Sarawak SBEU Andrew Low berkata cadangan yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen itu tidak akan membantu pencarum KWSP menyelesaikan masalah kewangan mereka. Di bawah Akta KWSP, simpanan pencarum dilindungi daripada prosiding muflis. Jadi bagaimana jika peminjam gagal membayar pinjaman mereka? Adakah bank mahu memberi kami
pinjaman dengan cagaran sedemikian? Kata Loh yang juga Setiausaha Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC bahagian Sarawak. Beliau berkata memandangkan skim itu adalah untuk mereka yang terdesak untuk mendapatkan pinjaman, terdapat risiko tinggi untuk mereka tidak membuat pembayaran balik. Beliau berkata bank juga akan mengenakan kaedah faedah yang lebih tinggi daripada dividen KWSP. Jadi pencarum akan terus melihat kedudukan kewangan keseluruhan mereka bertambah buruk. Ia juga akan meningkatkan kadar hutang yang telah mencapai tahap yang membimbangkan, kata Loh. Sambil menambah bahawa sudah terdapat sebahagian besar pendapatan pekerja untuk pembayaran pinjaman perumahan, kenderaan dan pengguna. Dalam ucapan penggulungan rang Undang-Undang Perbekalan 2023, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan akan membenarkan perjanjian cagaran khas untuk membantu pencarum KWSP melalui pinjaman bank. Beliau menegaskan perjanjian cagaran itu lebih sesuai untuk membantu pencarum yang terdesak memerlukan dana tanpa perlu mengeluarkan wang simpanan mereka. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan dengan anda pada hari ini. Sebelum ini saya nak ingatkan, anda boleh buka akaun CDS dengan saya Mahir Alias sebagai reminder anda dan join live saya setiap petang di app.mahirsam.com. Untuk buka akaun CDS, anda boleh layari akaun cds.com. Assalamualaikum dan jumpa lagi.